Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kemudian kelebihan bismillah. Kelebihan dia. Siapa-siapa baca bismillah sama banyak dengan huruf bismillah. 786 huruf. Bismillah. Huruf bismillah tu 786 huruf. Siapa-siapa baca bismillah sama banyak dengan huruf dia, bagi anak-anak kamu minum, zada balada, hilang bodoh, cerdik, pintar budak tu, buat peneranti. Dia kira minta peneranti kat orang, kita buat sendiri. Banyak baca apa? Baca bismillah. Baca banyak mana? Sama banyak dengan huruf bismillah. Baca banyak tu. Apa dia? 786 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak minum. Zada baladatuhu. Hilang bodoh, cerdik, pintar budak tu. Itu kelebihan bismillah. 786. Lebih tak jadi, kurang tak jadi. Betul-betul tepat. Pegang tasbih. Tak habis, ni tambah lagi. Baca 200 dulu. Balasan ni baca ulang. Cukup 700. Baca sekali tak ada habis kot. Ada kerja banyak. Baca lah sekat mana dah. Ya, elok. Sini baca cukup 786 kali. Lagi. Tidak malam. Selalu diganggu oleh hantu syaitan. Tidak malam ada gangguan begitu begini, baca untuk menyelamatkan diri kita, untuk bawa kertas, buat buku kosong satu, tulis dalam tu, yang tulis di kitab, untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan. Bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Bacalah bismillah sebanyak 41 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Sudah baca, jangan bersembang lagi, jangan bercakap lagi, lena selalu. Kalau nak sembang jangan baca lagi, dekat-dekat nak lena tadi. Dekat-dekat nak lena, baca tu lena lah. Gangguan tak ada. Tempat keras lagu mana pun tak. Itu. Kuat gangguan lagu mana pun, bacalah. 41. 21 pun boleh, tapi kurang. Kurang lagi, ada ganggu lagi. Kalau 41, tak ada gangguan. Saya ijazah semua. Amal. Ini cukup senang. Macam-macam ada gangguan malam. Kadang-kadang kita jaga pasal kering bulu kepala. Takut. Baca. Baca 41. Bismillahirrahmanirrahim. 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 10. Lagi 31. Tidak. Itu kelebihan bismillah. Habis. Ustaz boleh dak ijazah bismillah 41 ahli naubah amal ke waktu bila? Ijazah bismillah ni dekat nak tidur baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali, hadiah kepada ahli naubah. Ahli naubah ni wali hak tak nampak. Niat supaya dia tu jaga kita ketika kita tidur, keluarga kita, isteri kita ke, rumah kita ke, pondok kita ke. Dekat nak tidur dah. Ambil ijazah dah tu. Tadi saya dengar satu video. Seorang ustaz tu duk sebut, kalau kita baca bismillah 41 kali, kita baca di waktu pagi, kita sedekahkan bismillahirrahmanirrahim 41 kali itu kepada wali-wali gaib dalam kawasan kampung kita ni. Nescaya dia akan menjaga rumah kita, sekolah kita. Tu dia. Hilang hak Nabi ajar tu. Hak Nabi ajar bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hak Nabi ajar tu. Baca pagi dengan petang tu hilang dah tu sebab apa? Dia buat mari hak guru dia ni. Lepas tu dia kata, saya ijazahkan pada tuan-tuan. Ijazah pula.
Kita dengar tu rasa kemah. Betul tak? Hak bercakap tu dengan jubah lagi tak cukup selapis, 2 lapis jubah, dengan serban lagi, dengan tasbih, dengan apa lagi. Tengok macam syekh lah. Bukan negara ni, negara Uganda. Tak ada kena mengena dengan orang sini. Nampak? Dia sebut gitu. Kita dengar, bismillahirrahmanirrahim. Salah apa? Baca bismillah. Betul. Tak salah baca bismillah. Tetapi Nabi ajar kepada kita cara nak berzikir. Ketentuan bilangan, ketentuan masa untuk kita menyebut satu benda yang kita kata kalau baca ni jadi gini, itu adalah ketentuan disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pun tak tahu benda gaib. Ni kawan ni boleh tahu Tok Wali tu mari duk jaga. Bila Tok Wali ni jaga, tak ada Allah Ta'ala jaga. Kita suruh dia jaga, maknanya kita ni pula suruh dia jaga. Allah Ta'ala kata, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Kiri kanan kita ni ada malaikat hafazah. Tuhan sebut lagi lah ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana, aku buat manusia ni, aku tahu benda terbisiklah hati dia. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, aku dekat dengan kamu lebih dekat daripada orang leher kamu. Maknanya Tuhan ada untuk jaga kita. Apa kita nak suruh wali mari jaga kita? Wali pula hak gaib. Wali pula hak gaib. Gaib ni mana tak nampak. Allah kaya sungguh pokok ni. Orang minum ketum tak gini saya rasa. Kaya ni, kaya tak tahu apa ni. Bismillahirrahmanirrahim tu apa dia Ustaz? Bismillah tu lah. Bismillahirrahmanirrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu ya, benda yang sama. Rupanya berkat nama Allah tu lah. Saya tengok bawah ni ada Wahabi punya cerita lah. Ni Wahabi punya cerita lah. Saya mengajak isu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ada dapat apa kira tu? Tak dapat nak bagus orang teman selasih. Selamat rahsia saya. Saya mengajak di masjid Syarifah Fatimah berkaitan dengan satu amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Saya bagi dah kat sini amalan tu hari tu. Amalan siapa-siapa yang ada hajat, siapa-siapa yang ada kita panggil hajat lah, ada benda yang kita nak. Apa yang kita perlu buat? Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Jangan bagi lebih, jangan bagi kurang. Bagi betul-betul 786 tu. Habis kita baca 786 kali tu, niat apa benda hak kita nak. Niat apa benda kita nak. Ustaz, saya nak nikah lain. Niat. Contoh. Kan? Tak contoh lah. Ataupun niat lah apa benda hak kita niat. Habis kita niat, genggam tangan macam tu. Genggam macam tu, sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Genggam macam tu. Baik. Kita sebut benda tu, kita kongsikan benda tu. Rupanya puak-puak Wahabi tibai, dia kata mana ada kepercayaan 786. 78 ni kepercayaan karut, kepercayaan ni mai daripada Iran lah apalah. Nah, kita bukan bercara bab kepercayaan 786 tu. Kita bukan percaya nombor 786 tu. Tapi kita sebut 786, 786 ni dia datang daripada huruf Bismillahirrahmanirrahim tu. Siapa yang mengaji ilmu bahasa, dia akan mengaji ilmu setiap huruf dalam Arab ni, alif, ba, ta, sa sampai ya tu, setiap huruf tu ada angka dia tersendiri. Setiap huruf tu ada angka dia. Sebab tu ayah-ayah yang mana baca kitab Arab, cuba tengok. Dia punya nombor Arab. Arab ni kalau tulis nombor, kalau satu dia tulis alif. 46 tu adalah bismillah. Daripada angka yang disebutkan bahawa angka Arab, dia angka Arab kuno, angka Arab semantik lah. Macam tu lah. Dia
Dia bukan ha, bukan alif ataupun hamzah, ba, ha, dal. Salah tu. Kemudian ada lagi ha, waw dan sebagainya lah sampai ke 9. Lepas tu sampai ke 10. 10 dia kaf. 10 tu dia tak ada nombor 11. Dia turun 20, 30, 40 sampailah nombor 90. Lepas tu 100. 100 dia tak ada 100 tak ada. Lepas tu 100, 200, 300, 400 sampailah kepada 1000. Dan dia habis dekat 1000. Lebih menarik hati kita hari ni berkaitan tentang 786 tu. Ustaz kita ni dia nak pertahankan isu 786. Jadi saya nak bawa fatwa hari ni. 2 fatwa yang anda boleh rujuk di portal carian fatwa Jakim e-Smart. Anda boleh rujuk dekat situ. Ada 2 fatwa. Satu fatwa daripada negeri Melaka yang menyatakan bahawa tahun 2009 fatwa daripada tahun 2009 isu akidah dan status perwataan dia diwartakan. Diwartakan. Yang pertama, kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud atau mentafsirkan mana-mana ayat Al-Quran dengan angka-angka tertentu dan meyakini bahawa angka-angka sedemikian membawa tuah dan nasib yang baik adalah suatu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan syariat serta akhlak Islam. Perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada disiplin ilmu, kepada ilmu dan disiplin-disiplinnya serta tidak mendapat hidayah daripada Allah. Yang kedua, mempercayai bahawa angka-angka tertentu boleh membawa tuah dan nasib yang baik kepada seseorang adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak. Dan ketiga, semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan kepercayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Kemudian ada satu lagi fatwa daripada negeri Johor, Mesyuarat Jawatankuasa Negeri Johor tahun 2007 yang bersidang pada 26 Julai tahun 2007 telah membincangkan kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tak jauh, kita memang sebut apa yang disebutkan oleh Ustaz Fawaz tadi, iaitu 786 membawa maksud Bismillahirrahmanirrahim dan Ustaz Fawaz siap bagi tambah lagi fadilat dan cara nak guna. Fatwanya ialah yang pertama, kepercayaan terhadap angka 786 bermaksud Bismillahirrahmanirrahim juga meyakini angka tersebut membawa tuah dan nasib yang baik adalah satu kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat serta akhlak Islam. 2. Perbuatan ini juga termasuk dalam golongan mereka yang mentafsirkan Quran mengikut hawa nafsu dan tidak berdasarkan kepada ilmu dan disiplin-disiplin serta tidak mendapat hidayah daripada Allah. Yang ketiga, semua pihak yang terlibat hendaklah menghentikan percayaan dan penggunaan terhadap perkara ini dengan serta-merta. Yang keempat, semua umat Islam dilarang membuat, mencetak, menjual, membeli, mengguna, menyimpan, mempamer, menjadikan perhiasan, menjadikan logo dan menjadikan azimat apa-apa sahaja benda atau barangan yang mengandungi angka 786 berkenaan. Itulah yang kita boleh tengok daripada fatwa-fatwa yang telah terbit. Dan kita bila baca fatwa-fatwa berkenaan, kita tahu isu ni bukan isu Wahabi. Isu ni adalah isu yang diperbincangkan daripada isu akidah umat Islam. Benda ini bercanggah dengan akidah, iaitu mempercayai Bismillah daripada angka-angka nombor. Nah, kalau ingin berkiprah supaya apa yang Anda sampaikan didengar orang dan Anda dihormati orang, wiridanya gampang aja dah. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 setiap malam menjelang tidur. Ingat gak? 786 itu adalah jumlah vibrasi dari basmalah. Silakan dihitung bak berapa nilainya, sin berapa, mim berapa, alif, lam, ha, alif, lam, ro, itu semuanya itu 786 menjelang tidur. Itu sehingga nanti diharapkan bisa menambah kewibawaan lah. Karena bagaimanapun juga diisyaratkan dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis, bunyinya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa atuni muslimin.
bahwa artinya surat ini dari Sulaiman. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Atas nama Allah. Jangan dengan nama ya. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya jangan dengan nama, tapi atas nama Allah yang Maha Pengasih. Jangan pakai dan, Maha Pengasih penyayang. Maha Pengasih des penyayang. Nggak ada wawunya ya. Terjemahannya keliru itu. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahman War-Rahim. Ada wawunya nggak? Ya udah. Ya kenapa dikasih dan? Itu kan dua sifat menjadi satu. Nah, ketika Anda mengatakan atas nama Allah, siapa yang akan bisa ngelawan? Ya, wa yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya tunduk kepada Allah. Ketika Anda mengatakan atas nama Allah, siapa yang bisa melawan Anda? Kalau saja saya di sini berbicara atas nama presiden, bupati mesti datang, betul nggak? Dan saya datangnya pasti dikawal, karena saya akan menyampaikan sesuatu atas nama Presiden. Bayangkan, apalagi kalau atas nama itu yang perlu Anda renung itu. Pertama sekali isu 786 Bismillahirrahmanirrahim. Mana datang tu? Nah, itu tafsiran batiniah sebenarnya. Kenapa saya kata batiniah? Mana datang 786 itu? Bagi siapa yang pernah belajar ilmu sihir, dia akan tahu macam mana dia capai 786. Batiniah dengan sihir tak boleh dipisahkan. Dia berpunca daripada sistem abjad. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4 sampailah huruf ya, semuanya ada nombor dia. Semuanya ada sistem pernomboran. Macam saya katakan tadi, golongan batiniah ni dia nak pecahkan sistem bahasa. Sehingga setiap huruf tu mazhab-mazhab mereka memberikan makna-makna yang berbeza. Dan macam mana mereka berikan makna? Dia kata makna sebenar kepada huruf-huruf adalah nombor. Dan setiap nombor itu pula ada maknanya. Nampak tak? Setiap huruf ada nombor, setiap nombor ada makna. Dia main pusing-pusing dekat situ. Kita tanya dia, siapa yang beritahu kamu alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3 jumlah dia? Alah ustaz, itu sistem pembahagian martabat saja, tak ada masalah. Kita Islam pun pakai. No. Okay. Sebab Ibn Arabi kata, setiap huruf dalam abjad itu sebenarnya terdapat hakikat rahsia ketuhanan. Siapa yang faham abjad, siapa yang faham ilmu wafaq, dia akan boleh kembali kepada Tuhan. Jadi mereka membuat dakwaan akidah sebenarnya di situ. Dakwaan tasawuf sebenarnya di situ. Bahawa nombor dan jumlah dia itu sebenarnya adalah coding untuk faham wahdatul wujud dan bersatu balik dengan Tuhan. Dakwaan macam tu perlu datang daripada wahyu ataupun tidak sebenarnya? Sudah tentu ia perlu datang daripada wahyu. Bukan sesiapa boleh datang kata, oh jim jumlah dia 300. Dan 300 ni bermaksud hijab-hijab antara manusia dengan Tuhan ada 300. Kita akan tanya dia, mana yang dapat benda ni? Mana yang dapat? Oh, Zauqi. Jadi, bila mereka tukarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada 786, 786 ni, dia cantumkan 1 jumlah, bismillah, ba tu 2, sin tu ada jumlah dia, mim tu jumlah dia. Lepas tu dia campurkan semua, jadilah 786. Yang menjadi masalah adalah ini. Satu jumlah itu kadang-kadang banyak perkataan boleh dinisbahkan kepadanya. Pernah ada orang kira nama Muhammad itu jumlah abjad dia sama dengan iblis dari segi jumlah. So macam mana ni kita nak tanya? Which one? Mana satu ni? Ya, mungkin contoh saya salah, tapi ada saya pernah baca bila kira jumlah tu, perkataan yang baik dengan perkataan yang buruk sama nombor dia, sama jumlah dia. Jadi persoalan dia 786 ni betul ke ditujukan kepada Bismillahirrahmanirrahim atau sebenarnya menyembunyikan makna lain? Kenapa tak letak Bismillahirrahmanirrahim aja? Kenapa nak disembunyikan? Atas tujuan apa? Itu je kita dah boleh sangsikan. Kenapa nak kena tukar ayat Quran kepada nombor?
Kenapa nak dikodingkan? Orang yang buat coding, tujuan dia untuk apa sebenarnya? Tanyalah spy, tanya perisi. Mereka banyak main coding, Morse code. Sebab apa? Nak menyembunyikan hakikat message daripada orang awam. Betul tak? Itulah sebab orang buat coding, nak sembunyi. ذكر البسملة المباركة وإذا قال القائل من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم فله في معنى بسم الله وشهود الرحمة حسب الرتبة التي هو فيها والمقام الذي انتهى إليه. بسم الله تقال على سبيل التعلق، وبسم الله تقال على وصف التخلق، وبسم الله تأتي على وصف التحقق. والكل يقول بسم الله وكل في مقامه يأخذ من معناها ما تهيأ له وما استعد له وما قدر له. الله يوفر حظنا من مننه كلها ومن أسرار ذكره. يقول بسم الله عند كل أكل أو عند كل شرب أو عند كل لباس أو عند كل دخول وخروج، فهذا يقول بسم الله متعلقا قلبه بسم الله تبارك وتعالى بربه، وهذا قدم في الإيمان. لكن الآخر يشرب متخلقا بسم الله ويأكل متخلقا، هو يقول بسم الله وواقعه وحقيقته أنه بالله تبارك وتعالى يقول ويفعل، به يسمع وبه يبصر وبه ينطق كما جاء في الحديث القدسي. فهذا يقول بسم الله متخلقا تعلق فتخلق، والآخر يقول بسم الله في وقت جميع ما عرفه وأيقن به من النسبة إليه في العمل من حيث الكسب والاكتساب والسببية اضمحلت عنده، علمه وأيقنه واضمحلت عند شهود نور الحقيقة من الفعال لما يريد، فيقول بسم الله متحققا. كل يقول بسم الله لكن ليسوا بسواء وليسوا على درجة واحدة. بسم الله، ونحن نريد في بداية الكتاب نقرأ بسم الله إما على سبيل التعلق وإما على سبيل التخلق، وعسى أن يكون بيننا من أهل الظاهر والباطن من يقولونها ويقرؤونها ويسمعونها على سبيل التحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي شهود معاني الرحمة لهم انبساطات ومراتب مختلفات وتجليات ومشاهدات وشهودات، ولكل درجات. بسم الله الرحمن الرحيم.